Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, hari ini kita akan belajar lagi dalam bab 3, tajuk segitiga, segi empat dan poligon. Okay, tetapi hari ini kita akan fokus kepada segi empat sahaja. Okay, kalau sebelum ni kita dah belajar tentang segitiga, hari ini kita akan belajar tentang segi empat. Okay, dalam segi empat ini, okay, kita akan kenal pastilah macam biasa ciri-ciri segi empat dan juga jenis-jenis segi empat. Okay, kemudian murid mestilah boleh dapat menghasilkan segi empat apabila diberi kriteria yang diberilah. Okay, so kita lihat yang pertama, ini ciri-ciri segi empat lah. Asas dia, segi empat mempunyai 4 sisi dan 4 penjuru lah. Sorry, 4 penjuru, maksudnya 4 bucu lah. Okay, 4 sisi dan 4 bucu dia. Okey, dan jumlah sudut pendalaman segi empat ialah 360 darjah. Okey, ini kamu dah belajar dalam matematik. Okey, jadi kamu dah tahulah dia ada 4 sisi dan dia 4 bucu dan dia mestilah garis lurus. Okey, selain tu dia juga ada ini garisan yang merah ni yang saya tunjuk ini. Ini garisan apa? Okey, so ini adalah perpenjuru. Okey, biasanya segi empat dia akan ada 2 perpenjuru lah. Okey, maksudnya dari bucu sambung ke bucu. Okey, dia akan ada 2 perpenjuru. Okey, so di sini ada beberapa jenis segi empat yang kamu mesti tahu dan mesti tahu lukis. Okey, so yang pertama ialah segi empat sama lah. Bila sebut segi empat sama, automatik kamu mesti tahu apa ciri-cirinya tu. Okay, saya tak tulis di sini, tetapi kamu boleh rujuk dalam buku sebagai kamu punya kefahaman lagi lah. Okay, bila saya sebut segi empat sama, sepatutnya kamu tahu dalam fikiran kamu mesti segi empat sama ada 4 sisi yang sama panjang. Okay, dan 4 sudut dalam yang nilai dia ialah 90 darjah. Okay, 90 darjah. Selain tu dia ada apa? Dia ada 4 paksi simetri. Dia ada 2 perpenjuru. Itu ialah ciri-ciri geometri dia lah. Okay, kamu mesti tahu itu. Okay, kemudian kalau saya sebut segi empat tepat. Segi empat tepat, apa yang kamu kena tahu dalam ciri-ciri dia? Dia ada 2 sisi yang sama, 2 pasang sisi yang sama, yang bertentangan yang sama panjang. Okay, sisi yang bertentangan adalah sama panjang. Okey, kemudian sudut pendalaman dia ialah 90 darjah di setiap sudutnya. Okey, so ini kamu mesti tahulah apa ciri-ciri dia. Okey, dia ada berapa paksi simetri? Okey, kalau segi empat sama dia ada 4 paksi simetri. Segi empat tepat ada 2 paksi simetri. Okey, so kita lihat segi empat selari. Okey, yang garisan merah ni ialah perpenjuru perpenjuru. Okey, so selari maksudnya kedua sisi yang bertentangannya adalah selari. Tetapi berbeza dengan segi empat tepat, okey, sudut pendalaman dia, sudut dalam dia ni bukanlah 90 darjah. Okey, tetapi hasil tambah yang sudut pendalaman ni kiri kanan ni ialah 180 lah. Okey, cuma dia bukan 90 darjah. Mungkin 60, 120, mungkin 45, 135. Itu gabungan dia lah. Okey, dan sudut yang bertentangan juga adalah sama besar. Okey, sudut bertentangan adalah sama besar. Okey, sama juga dengan rhombus. Okey, ciri-ciri rhombus lebih kurang dengan segi empat selari. Okey, cuma perbezaan dia semua sisinya adalah sama panjang. Okey, semua sisi rhombus adalah sama panjang. Sudut dia bukan 90 darjah. Okey, sudut dia bergantunglah kepada berapa nilai dia. Tetapi sudut yang bertentangan, okey, sudut yang bertentangan ini, okey, nilainya adalah sama. Okey, so itu ialah rhombus. Bila soalan kata lukis rhombus, jadi kamu kena tahu apa tu ciri rhombus. Kamu mesti tahu rhombus sudut dia bukan 90 darjah dan semua sisi dia sama panjang. Okey. So untuk tajuk poligon ni biasanya dia bagi panduan lukisan lah. So kamu kena lukis seperti yang diberi. Okey, ikut ukurannya. Okey, so kita lihat antara jenis segi empat yang lain. Okey, ini adalah trapezium. Okey, kalau trapezium
ada dua sisi yang selari. Dua sisi selari ni. Okey. Kemudian lelayang. Okey, lelayang biasa ni panjang sisi yang condong ni adalah samalah. Dia macam ni. Okey, macam lelayang lah. Ini adalah jenis-jenis segi empat. So, murid mesti tahulah macam mana ciri-ciri dia. Mungkin keluar dalam soalan. Dia kata mungkin dia beri ciri-ciri, kamu namakan ataupun kamu kena namakan ciri-ciri segi empat tu lah. Itu antara contoh soalan. Okey. So, kita pergi kepada buku kerja kamu. Okey. Kita akan membina segi empat. Okey. Segi empat ni pembinaan dia tidak serumit segi tiga. Tetapi kamu mesti tahu jugalah. Okey, macam mana nak bina dia. Okey. So, kita lihat soalan yang pertama. Okey, biasanya dia akan beri sisi. Okey. Katalah dia beri sisi. Dekat sini ada 3 lah. Kata diberi sisi. Kemudian diberi penjuru. Okey. Kemudian diberi apa satu lagi? Diberi sudut ke macam mana? Okey. So, kita lihat soalan ini. Okey. Katakanlah kamu diminta untuk bina satu segi empat sama. So, automatik kamu terus lukis segi empat sama. Okey, berserta ciri yang kamu tahulah. Ciri dia semua sama panjang. Kamu kena letaklah supaya bila ini reference kamu. Lagi apa lagi? Sudutnya 90 darjah. Okey, ini reference kamu lah. Kalau dia tak beri gambar, ini reference kamu. So, apa yang diberi? Diberi hanya panjang PS. So, ini PS. Dia minta kamu tambah QR lagi lah. Okey. PQRS. Okay, dia baca biasa ikut turutan. Okay, so kamu dah tahu panjang, maksudnya panjang dia semua sama dengan PS lah sebab dia segi empat sama. So, cara dia ialah pertama sekali kamu kena pada titik P atau S, kamu boleh lukis satu garisan serenjang. Okay, garisan serenjang dengan PS. Maksudnya bila serenjang, dia sudut dia 90 darjah. Okey, kemudian kamu ukur jejari P ke S. Okey, kamu ukur jejari P ke S. Okey, letak jarum kamu pada S. Okey, kemudian buat satu lengkuk dari P ke bersilang dengan garisan yang kamu dah buat, garisan serenjang tadilah. So, persilangan itu ialah merupakan titik R. Okey, so sekarang kamu nak dapatkan titik Q. Okey, gunakan jejari yang sama sebab panjang dia sama kan. So, gunakan jejari yang sama. Kamu pindahkan jarum kamu di R. Okey, buat satu lengkuk. Kemudian pindahkan jarum kamu di P. Buat satu lengkuk. Bersilang. So, itu ialah titik Q. Okey, yang pertama letak jarum kamu di R. Kamu buat lengkuk di sini. Okey. Kemudian letak jarum kamu di di P. So, kamu akan dapat lengkuk yang inilah. Okey, persilangan ni. Okey, yang ni, persilangan dia ni merupakan titik Q. Okey, so gunakan saja sesiku. Kamu boleh gariskan PQ, QR, RS. Okey, kalau PS tu tak jelas, kamu boleh objekkan juga. Okay, actually kamu kena gariskan jugalah biru ni. Nampak sikit dia bersambung ni. Okay, kena gariskan. Okay, seterusnya yang ini apa? Bina satu segi empat sama apabila diberi perpenjuru PR. Maksudnya kamu diberi PR. PR ialah perpenjuru. Ini ialah perpenjuru. Okay, kamu diberi so kalau dalam lukisan biasa kamu buat segi empat sama macam ni kan. Okey, so perpenjuru yang inilah. Okey, perpenjuru yang ini. Dia beri P, R. Maksudnya kamu kena cari huruf Q dan S. Okey, P, R yang ini. So, bila kamu rotate, dia akan jadi macam ni lah. So, P, R dia terbalik macam ni. So, kalau ada perpenjuru, kamu diminta membina segi empat sama. So, bahagi dua garisan ini. Okay, maksudnya kamu punya
dia jadi macam ni lah. Okay, segi 4 sama tadi kamu terbalikkan. So 90 darjah dia macam ni. Okay, bila ada satu 90 darjah ni, apa yang kamu nampak? Okay, kalau separuh daripada segi 4 ni, ini ialah segi 3. So kalau ada 90 darjah macam ni, maksudnya apa? Ini samalah macam kamu bina diameter. Ini hanya terpakai untuk ni untuk yang macam ni. Okay, so ini macamlah diameter. So kamu kena bahagi 2 garisan PR. Okay, bahagi 2 garisan PR. Kemudian buat apa? Buatlah sebab dia nak segi 4 sama, so kamu buat satu bulatan penuh lah. Okay, kalau segi 3 kamu buat separuh je kan. Kalau segi 4 sama kamu buatlah penuh. Okay, so garisan yang kamu dah bagi 2 tadi bersilang dengan bulatan tu. Okay, so itu ialah dia punya titik Q dan S. Makanya kamu sambung saja P ke S ke R, RQ, QP. So, seperti yang kita dah belajar dalam segi 3, automatik sudut di sini ialah 90 darjah. Okay. So, automatik sudutnya 90 darjah. Sebab tu kita kena bina separuh bulatan. Okay. So, soalan yang seterusnya, dalam buku kerja, bina satu segi 4 tepat apabila diberi jejari PS dan PR 60 darjah 60 mm. So, kamu diminta untuk membina satu segi 4 tepat. So, segi 4 tepat. Okay, kamu ada PS, kemudian PR, R, Q lah. Okay, PQRS. Patutnya di sini PS, PR. Okay, so dia kata PR 60. Dia suruh bina segi 4 tepat. So, maksudnya panjang sisi RQ sama dengan PS. Panjang sisi QS ialah 60 mm. So, apa yang perlu kamu buat? Buat satu garisan serenjang. Okay, kemudian ukur 60 mm. Okay, 60 mm. Kemudian, kita ikut ni sepatutnya di sini bukan R ni, di sini ialah Q kan. Okay, di sini ialah R. Okay. Kemudian kamu ukur 60 mm. Okay, kemudian ukur 60 mm satu lagi. Okay. Dari S kamu lengkuk di atas. Kemudian dari Q ke R kamu ambil ukuran PS. Okay, ambil ukuran PS ni. Gunakan jangka lukis. Okay, letak pada titik Q. Okay, ini garis tegak je kan, tak ada masalah. Kamu guna sesiku je. Okay, letak di jarum di titik Q, kemudian lengkukkan di sini. Okay, so kamu akan dapat persilangan itu namanya R. Okay, so sebenarnya soalan di sini ialah titik PQ, garis PQ PQ 60 mm. Okey. Sebab saya kata tadi dia sebenarnya ikut turutan kan. Kalau PR tu sebenarnya PR tu ialah perpenjuru. Okey, so ini sebenarnya ialah PQ. Okey. So soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, bina satu segi 4 tepat. Okey, bina satu segi 4 tepat apabila diberi panjang perpenjuru. Okey, kalau saya kata panjang perpenjuru, maksudnya apa? Akan ada sudut 90 darjah. Okey, ini cuma untuk segi 4 dan segi 4 sama dan segi 4 tepat. Okey, dan salah satu sisi ialah 50 mm. So maksudnya kamu ada perpenjuru macam ni. Okey. Macam ni lah, segi 4 tepat kan. So 90 darjahnya di sini. Contohlah. So panjangnya 50 mm. Salah satu 50 mm. Okey, so kita bagi dua garisan ini, PR ni. Okey, bagi dua garisan ni, kemudian buat bulatan macam biasa. Okey.
Kemudian dia kata salah satu sisinya. So tak kira lah dari P ke atas ataupun tak kira dari P atau dari R. So kita ukur 50 mm. Buat satu lengkuk. Okay, yang bersilang dengan bulatan. Okay, kalau kamu buat yang PQ ni ke atas, so RS ni ke bawah lah lawan dia. Nampak tak? Yang tadi saya lukis, satu ke atas, satu dekat bawah. Okay, dia lawan dia. Satu kalau kamu mula dekat P, so yang satu ke atas, R dekat bawah lah. Okay. Kemudian dah siap. Kamu sambung saja kamu punya segi empat tepat tu. Okay, ini hanya untuk segi empat tepat dan segi empat sama. Segi empat selari, rombus bergantung kepada sudut yang diberi. Okey. So itu sahaja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.